5 anak. Dia kata, "Ustaz, saya punya imam sudah mati lah Ustaz. Anak kicik-kicik lagi Ustaz. Comel-comel Ustaz. Atau apa boleh saya bantu? Ustaz ambil lah, letak di asrama sekolah Ustaz. Kesian Ustaz." Boleh lah, insyaAllah. Bagilah hantar kat saya. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Tuan-tuan balikkan buka lagu Fatimah. Mana pengurusi majlis? Ni kaki 60-an macam tuan-tuan. Oh Mas Ayu, Fatimah nan Ayu, parasnya indah, suara merdu. Cuba sambung habis tu. Lehernya jinjang. Nampak tak? Ramli sebut tu, leher jinjang. Matanya cantik, leher jinjang. Jinjang tu maknanya tengkuk panjang. Kenapa Ustaz? Itu adalah petua nak jadi kaya. Bersedekah adalah petua nak jadi kaya. Bersedekah, petua panjang umur. Bersedekah, petua melembutkan hati anak-anak. Bersedekah adalah petua untuk menjadikan doa mustajab. Selalu kita berdoa, doa tak mustajab, doa tak mustajab. Jangan salahkan doa, salahkan awak. Awak tak pernah pun bersedekah. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Ila akhir ayat. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, yang saya hormati Datuk Haji Muhammad Saleh dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dimuliakan Ustaz Afandi selaku penasihat surau, sahabat saya Ustaz Zuhair dari Mak Tafiz dekat dengan Kemensah. Kalau tuan-tuan dulu-dulu selalu mendengar CD ceramah-ceramah saya yang dirakamkan di Kemensah Heights dekat dengan Zoo Negara. Jadi yang uruskan ceramah saya tu ialah Ustaz Zuhair. Ni belakang saya lah. Dulu dia besar, sekarang dah slim sekarang. Ya. Berkat berpuasa tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kerana sudi menjemput saya pada yang bahagia Datuk Haji Muhammad Saleh. Dan walaupun tarikh yang diberi ni singkat 2-3 hari je, tapi dapat tuan-tuan berkumpul sampai di bawah dia pun ramai tak boleh naik. Jadi duduk silalah di bawah tu. Dan saya pun tak panjang malam ni sebab saya nak ke Johor. Besok pagi 9 pagi saya ada di Pasir Gudang Johor. InsyaAllah mudah-mudahan ceramah kita ni kita habis awal dalam pukul 12 gitu insyaAllah ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi tentang 2 perkataan yang hampir serupa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitu dalam surah Al-Mulk, dialah yang menjadikan mati, menciptakan mati dan hidup, supaya dia mengetahui di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalan dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula dalam suratul Kahfi ayat 7 ayat 8, Allah Ta'ala sebut tentang ya inna ma ja'alna fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan Allah Ta'ala jadikan apa-apa benda di atas muka bumi ni ma'alal ardi zinatan laha. Apa yang ada di atas muka bumi ini perhiasan kepada kita semua. Untuk apa? Linabluwahum, supaya kami mengetahui di kalangan mereka siapakah yang paling baik amalan mereka. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia bukan tengok yang terbanyak, dia bukan tengok yang tercantik, dia tengok yang terbaik tuan-tuan. Apa amalan kita yang terbaik? Dia tak sebut pun yang tercantik. Kalaulah yang tercantik disebut,
Yang paling awal masuk syurga ialah yang paling cantik di kalangan kamu. Rasa makcik-makcik kat belakang tu last sekali makcik oi. Nah, Aishwarya Rai masuk awal sekali. Paling awal dia lah. Tapi Allah tak sebut pun yang paling putih masuk paling awal dalam syurga. Dia tak sebut pun. Sebab itu Allah Ta'ala ni maha adil. Dia tengok di kalangan kita siapakah yang paling baik amalan dia. Jadi daripada situlah Allah Ta'ala kata lumba-lumbalah fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk kita berbuat kebaikan. Di mana saja kita berada, berlumba untuk berbuat kebaikan. Bukannya berlumba dalam benda-benda yang lain. Masalah kita sekarang ialah kita suka berlumba dalam benda yang tak disuruh. Berlumba lari. Habis duit buat sukan. Benang pingat mas tak juga. Berlumba dalam sukan, berlumba dalam bola sepak, bergaduh siang malam. Tak disuruh pun. Sukan itu cuma untuk sihat. Asal sihat, sudahlah. Tapi kalau dah habis duit sampai berbilion untuk sukan, sampai benda yang lain tak diutamakan, tak tepat benda itu. Disuruh kita berlumba di dalam amal ibadat. Bukan disuruh berlumba dalam bidang yang lain, yang mana kita ini terhad dan terbatas mengikut kemampuan. Kita di sini terhad dengan kemampuan kita. Ada orang yang boleh berjalan, ada orang yang tak boleh berjalan, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Sebab itu Allah tak suruh kita berlumba lari sebab tak sama. Tuan-tuan nak main bola keranjang dengan mereka, berhenti je lah. Boleh menang tuan-tuan, orang Melayu ni main bola keranjang. NBA, basketball lawan dengan dia orang ni. Tobat lahum tuan-tuan. Perut kita ni, perut dia orang sama tinggi dengan kepala kita je. Tuan-tuan ajak main bola keranjang dengan dia, tak payah. Tak sama dengan kita pun. Tuan-tuan nak gusti dengan Undertaker. Hentilah tuan-tuan. Dengan John Cena ini pun tak lepas tau tuan-tuan. Sebab itu yang disuruh kita bersaing ialah yang paling baik amalan dia. Di mana nak buat baik amalan? Di mana-mana saja. Ni, dalam masjid. Buat yang terbaik. Sebab tu kita kena ada ilmu, ustaz. Nak buat yang terbaik ni macam mana ustaz? Buat tu mesti ada ilmu. Sekarang kita berada dalam surau. Apa yang terbaik dalam surau? Kita berada dalam masjid. Apa yang terbaik dalam masjid? Pada hari Sabtu lepas orang tanya saya jawab dalam surat khabar minggu lepas. Ustaz, mana yang lebih baik? Saya sembahyang di masjid atau saya sembahyang di surau? Saya cakap dua-dua baik. Janji sembahyang, janji berjemaah, dua-dua baik. Sebab dia kata surau saya pun ada, masjid saya pun ada. Mana satu yang saya nak pergi ustaz? Masjid atau surau? Janji sembahyang berjemaah. Cuma masalah kita di Malaysia ini, surau tu surau, masjid tu masjid. Kalau kita pergi ke tempat lain, di negara lain, negara Timur Tengah no, tak ada surau, semua masjid. Atasnya rumah flat, bawah masjid. Kita di tuan-tuan, surau mengalahkan masjid besar dia, tetap surau. Cubalah kita ubah semua surau jadi masjid, selesai masalah. Semua surau dinamakan masjid. Dah masjid besar pula komplain. Habis tu kutipan Jumaat kami macam mana? Oh, dia fikir kutipan Jumaat tuan-tuan. Sebab dia tahu bila buat sembahyang Jumaat di surau-surau, masjid dia orang dah tak datang pula dah. Ini masalah kita ni. Yang ada sekarang ialah musalla. Musalla ni ada di stesen bas, musalla ni ada di sekolah, musalla ni ada di pejabat. Itu musalla, tempat bersemayang jamaah. Tetapi surau macam kita ni tuan-tuan, okeylah tu. Abang nak sembahyang di masjid pun okey, nak sembahyang di surau ni pun okey. Cuma jangan sampai masjid tu tak ada orang sembahyang, semua pergi ke surau. Tok Siak, Tok Bila, pengurusi, semua pergi ke surau. Masjid tak ada siapa yang datang. Yang tu salah pula. Kena hidupkan di masjid, kena hidupkan di surau, dua-dua bekerja sama. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sampai di masjid, bila sampai di surau, ustaz, dalam taman saya ada 5 surau ustaz. Woi, banyak betul surau awak ni. 5 ustaz. Setiap lorong satu surau. Surau mana yang terbaik yang saya nak pergi ustaz? Pertama, tengok imam dia. Imam yang paling betul dan paling bagus bacaan dia. Terbaik bahasa kita. Ini bahasa Facebook. Terbaik. Ada BAEK pula. Baik bunyi dia.
Imam yang kita nak pergi tu suara sedap, perangai bagus, ayat bagus, bacaan bagus. Yang itu lebih afdal. Yang kedua, mana yang terbaik? Jemaahnya ramai. Mana yang terbaik? Ada pula pengajian di tempat itu. Yang surau yang kita nak sembahyang ni malam ni free, tak ada pengajian. Free and easy pula. Maka kita pergilah ke surau sebelah lagi. Aku nak sembahyang jemaah di sana sebab ada pengajian di situ. Itu kalau kita nak pilih mana surau yang terbaik yang kita nak pergi. Hari ni orang pilih mana surau yang terbaik aku nak pergi, mana yang ada aircon. Itu tuan-tuan yang dah faham. Tak faham sudah. Surau sana panas, berpeluh sampai ke ketiak aku tak tahan aku. Surau tu bagus. Aircon bro. Aircon. Tapi imam dia slow lah. Engkau tolak tepi lah imam tu janji aircon kata dia. Ini keutamaan sekarang ialah aircon pula tuan-tuan. Okey. Satu. Terbaik. Bila dah sampai di surau, di tempat solat, apa pula yang nak jadi terbaik? Ni, yang duduk di hadapan, nama dia imam. Jadilah imam. Yang terbaik ialah orang yang jadi imam tu, duduk di hadapan. Usahalah abang-abang untuk jadi imam. Akak-akak tak payah, duduk belakang. Jangan akak pula angkat tangan. Kami mencadangkan Ustazah Rogayah jadi imam, mewakili wanita. Tak payah akak. Kalaulah akak jadi imam, tak rukuk lelaki ni. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Kalaulah imam tu perempuan, imam tu sujud, makmum lelaki begini, tengok tuan-tuan. Begini tengok, tak ada rukuk-rukuk makmum tu. Yang sah nombor 2, panjang tengkuk tu, siap tengok lagi begini. Sebab tu Allah dia tak bagi akak ni jadi imam pada kami orang lelaki-lelaki. Cukuplah akak tu jadi imam pada orang perempuan. Nombor 1, berusahalah yang terbaik untuk jadi imam. Sebab kita daripada muda sampai ketua, asal tolak jadi imam batuk. Asal batuk orang tolak. Padahal tadi masa nak naik tangga, punya riuhnya imbangnya. Oh, masa nak naik tangga, aku semalam punya kuat gelaknya. Tengok-tengok imam cuti. Elok sangat Din kamu sampai Din. Ganti imam. Batuk serta-merta tuan-tuan. Tak ada suara. Tadi je. Cubalah kita usahakan diri kita tuan-tuan menjadi yang terbaik, menjadi imam. Ustaz, Imam Effendi dah ada Ustaz. Takkan nak rebut jawatan dia Ustaz. Kalau gitu, engkau rebut jawatan muazzin. Muazzin ni pula Ustaz ada 2 Ustaz. Satu minta duit, satu free of charge. Ikhlas lillahi ta'ala kata dia. Yang ikhlas ni pula bang, kalau orang dengar, orang tidur balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau orang tak payah bagi elang, saya ikhlas ya. Allahu Akbar, Allah. Imam yang bangun tu boleh tidur balik subuh tuan-tuan. Ada satu lagi Bilal, bangnya begini. Tapi dia kata, kau orang kenalah bayar. Elang saya tak banyak, pun 1,200 cukup lah. Saya tambang nak pergi naik motor hulu halik lagi tak ke saya ni pula gaji % sangat. Tapi bangnya sedap. Bangnya sekali dia azan, Masya Allah, naik bulu roma ni. Segala bulu naik, bukan kata roma je. Bergegar segala orang. Bangun orang datang sebab nak tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Tutup kedai depan tu. Sebab nak sembahyang. Oh, bang dia menarik tuan-tuan. Tapi dia minta elang Ustaz. Ya ini ikhlas. Engkau orang tak bayar. Aku tak apa. Aku sanggup. Apa lagi aku cari? Aku pencen dah ada. Beri punya tak ada. Apa lagi engkau cari kata dia. Engkau tak payahlah bayar-bayar apa pada aku. Aku ikhlas. Tapi bila dia bang tu, kita dengar susah hati. Hayya ala salat. Sudah tuan-tuan. Maka kita ambillah yang terbaik, yang berbayar. Walaupun berbayar, tapi banknya itu menyedapkan orang, jatuh hati orang, ambilnya dia. Terbaik jadi Bilal. Tuan-tuan tahu tak, orang yang paling cantik di hari kiamat ialah Bilal. Muazzin paling cantik. Paling panjang tengkuk manusia di hari kiamat ialah muazzin. Ada kata, ada kecantik tengkuk panjang. Dia macam zirapah kata dia. Tuan-tuan balikkan buka lagu Fatimah. Mana pengurusi majlis?
Ni kaki 60-an macam tu tuan. Oh Mas Ayu, Fatimah nan Ayu, parasnya indah, suara merdu. Cuba sambung habis tu. Lehernya jinjang. Nampak tak? Ramli sebut tu, leher jinjang. Matanya cantik, leher jinjang. Jinjang tu maknanya tengkuk panjang. Orang yang cantik ialah orang yang leher jinjang. Jadi tuan-tuan, orang yang muazzin ini di hari kiamat lehernya paling jinjang. Dia yang nak panjang tengkuk dalam dunia sekarang. Batu, daun, pasir itu akan jadi saksi di hari kiamat bahawa dia ni pernah memanggil orang datang sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, belajarlah untuk jadi imam. Tak boleh jadi imam, belajarlah untuk jadi Bilal. Tak boleh jadi Bilal pada surau masjid. Bilal di rumah pun jadilah. Ini ribut peti di rumah abang, azan abang. Azan abang, oh, ribut peti ni, mudah-mudahan berhentilah kilat tu abang, oi. Dia pergi bang tuan-tuan. Allahu Akbar, Allah. Itu takbir raya bang. Lah, panik tuan-tuan. Nombor 3 ustaz, bila dah ada ustaz, apa lagi saya nak buat? Engkau rebut saf paling hadapan. Terbaik saf yang paling hadapan. Subhanallah. Ini 3 tempat yang kita kena cari bila kita datang sembahyang. Pertama, imam. Udah ada ustaz. Bilal. Udah ada ustaz. Ni saf kosong ni. Mana ada orang cuk? Imam ada orang cuk. Senarai imam di bawah tu cuk. Imam Dola, Imam Din, Imam Mahdi. Ada di bawah tu tuan. Bilal di bawah pun dia tulis. Tapi saf yang pertama, ada tak dia tulis? Saf pertama, Haji Mat, Pak Mat Tempe, Usop Sontorion. Ada? Tak ada tuan-tuan. Siapa datang awal, engkau dapatlah saf yang pertama. Itu yang terbaik. Subhanallah. Besarnya pahala ustaz? Ya, pahala yang paling besar. Sebab Allah nak tengok di kalangan kita, ya siapa yang paling baik amalan. Allah nak bagi syurga. Ada orang yang datang awal, tapi dia tak nak rebut sah depan. Dia suruh orang ke depan. Dia duduk kat belakang. Penuh kan? Penuh kan depan. Penuh. Dia tak ada masuk-masuk, dia duduk kat pintu tuan-tuan. Itu namanya konduktor bas tuan-tuan. Penuh kan dalam, penuh lagi. Dia haram penuh tuan-tuan. Senang dia nak tunggu dekat pintu, senang dia turun. Tambah-tambah bulan Ramadan. Ada jenis macam itu. Bila buka puasa, Datuk Soleh pula umum pula. Tuan-tuan ya, untuk Ramadan pada tahun ini kita buka puasa dengan makan kurma dulu dan kita minum air, lepas tu kita sembahyang maghrib lah. Selepas itu baru kita turun untuk menikmati jamuan nasi lah. Jadi harap pada kerjasama semua jemaah, harap faham lah ya. Sudah tuan-tuan. Masa tu dia buka puasa tu, dia makan kurma, dia nampak ayam masak merah, daging masak kurma, nasi biryani, nasi beri penakut semua ada. Waktu dia makan tu, ramai pula malam ni. Cukup ke? Nampak kan? Bila dia sembahyang maghrib, apa jadi pada dia? Tak khusyuk tau. Sah depan tak khusyuk. Ramai lah pula. Aduh. Silap duduk depan lah mbak ada. Yang paling tak khusyuk juga yang dekat pintu. Sik baik aku kat belakang. Habis turun, habis sembahyang turun, lambat habis. Yang paling khusyuk dan tenang tu imam. Takkan dia orang tak simpan. Bukan ustaz pendek lah, ustaz lain ni. Ni dia Afrika ni tuan-tuan. Lah, lantaklah tuan-tuan, makan ke apa, kita datang nak cari pahala yang besar. Baik, itu kalau kita nak duduk saf yang bagaimana? Cari tuan-tuan. Ustaz, adakah bila saya duduk di saf yang pertama, saya dengar ada hadis sebut dapat 27 kali ganda daripada sembahyang seorang, ada yang 25 kali ganda. Macam mana ustaz tak sama hadis ni ustaz? Kejap 27, kejap 25. Kenapa ustaz? Cuba abang tengok yang dalam satu saf ni. Cuba tengok daripada hujung sana sampai hujung situ. Cuba tengok, adakah sama khusyuk dia? Tak sama khusyuk. Macam mana nak dapat markah full? Tak khusyuk. Dia tak khusyuk ni. Duk sah depan tak khusyuk, duk tengok tu imam. Dia lagi. Macam tak ada orang lain jadi imam. Ini rukam pertama mesti kul huwallah.
Tengok-tengok imam tu betul rakaat pertama qul Allah. Aku dah kata dah. Rakaat kedua mesti qul a'udzu birabbil nas. Ya pula tuan-tuan. Pahala dia kurang dengan orang yang sebelah tu. Orang yang sebelah tu khusyuk. Kenapa tak sama pahala? Sebab khusyuk berbeza. Yang kedua, kenapa tak sama pahala? Pakaian berbeza. Ada yang pakai wangi, butang baju, pakai jubah butang ke atas ni. Sebab ada yang pakai jubah tak ada butang. Butang tak pakai tuan. Semata-mata jubah. Nampak macam Arab lah. Kemal Haji Din pakai jubah tu. Balik umrah baru sampai tadi. Tapi sayang tuan-tuan, dia tak ada butang. Dah lah kain pelekat tak pakai. Seluar jerut panjang tak pakai. Semata-mata jubah. Bila dia tak berbutang, bila dia rukuk, tenganga lah baju dia. Dia nampak apa tuan-tuan? Dia pun nampak. Rasa macam mana tengok. Sami Allah liman hamidah. Tapi di mana ya tuan-tuan? Tuan-tuan oi, kita ni berbeza pahala apabila kita berbeza pakaian kemas. Dalil dia apa? Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Lagi engkau pakai cantik datang ke masjid, lagi besar pahala engkau. Sebab perintah Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita nak datang ke masjid, manakah yang pakaian terbaik? Tadi kita mencari mana yang terbaik. Masjid yang mana? Surau yang mana? Sekarang bila duduk dalam masjid, kita mencari pahala mana yang paling besar. Sekarang pula kita nak cari lagi pahala mana yang paling besar bila sembahyang. Kita carilah pakaian yang paling cantik, kopiah yang paling cantik, paling segak sekali, paling wangi datang ke masjid. Sebab tu saya suka pada tuan-tuan, kalau datang ke masjid ni, pakai wangi-wangi, letak minyak wangi tu, nampak tak dalam tong tu? Tabung saham akhirat. Atasnya minyak wangi. Apa makna? Lepas kau roll minyak wangi tu, kau roll lah ke bawah tu. Ini bukan dia kata dia rollnya dalam tabung tu, dengan minyak wangi, dia rolling sekali tuan-tuan. Ganas betul. Tuan-tuan yang nak letak minyak wangi di situ, letaklah minyak wangi yang cantik sikit. Kadang-kadang tuan-tuan yang harga RM2. Kita sembahyang sebelah dia, perit bau tu. Warna hitam pula minyak wangi tu. Nasib baik pakai minyak wangi. Yang jenis tak pakai, dengan ketiak bau dia. Duduk pula sebelah Ustaz Fendi ni, dengan jubah bersih lawa, jubah aramai ni. Punya baik Ustaz Fendi. Allah. Datang yang busuk sebelah dia. Tak ke mengubah niat Ustaz Effendi? Allah. Bila yang busuk tu datang, Allah. Ustaz Effendi tukar niat tau. Allah. Busuk gila nampak tuan. Itulah yang malaikat lari. Malaikat lari bila busuk. Malaikat bersama kita bila kita wangi-wangi. Tambah masjid kita ni wangi-wangi. Saya pergi masjid Sheikh Yusof di dekat dengan Hospital Pulau Pinang 4 hari lepas. Wangi gila masjid dia tuan-tuan. Gila pun tak wangi macam tu. Rupanya dia bakar gaharu, dia bakar setangi dalam masjid dia. Dia bakar sana, bakar sini. Wangi tuan-tuan. Imamnya bagus, ekornya bagus, kapeknya tu. Subhanallah, seronok benar saya tuan-tuan. Yang saya tak seronok apa? Tengah saya semayang tu, budak yang depan saya tu tak semayang. Apa dia buat? Duk tengok saya tuan-tuan. Sudah. Saya dah tunduk ke bawah dah ni. Tak khusyuk lah aku, celaka tu budak dia. Duk tengok saya gini. Waktu saya tahiyat pun dia tengok begini ni. Takkan saya dah buat isyarat. Rupanya peminat. Habis-habis semayang, anak saya minat menang, ustaz kata dia, alhamdulillah, tak khusyuk saya tuan-tuan duk tengok. Sesek baik dia tak cuik ayah dia. Itu sekali di Madinah, sekali hari tu saya pergi umrah, bawa beg galas tu letak atas jadah. Bila letak atas jadah, anak tu Arab tu pusing, lari. Lalas dia berhenti kat beg galas saya tu, beg sandang tu. Oh sudah. Dia berhenti, dia duduk pusing tengok gambar pasport, gambar dia tengok muka saya. Buatnya dia buat lari beg aku ni mampu. Rasa nak pijak je beg saya tuan-tuan.
Jadi abang-abang nanti kalau pergi Madinah ke Mekah dia haram ke sembahyang ambil sandang tu ambil sandang sini tuan-tuan. Jangan letak di bawah. Datang je tok Arab ni bawa anak. Anak buah-buah pula tu. Berlari tak khusyuk kita. Yang membezakan pahala kita ialah khusyuk. Sebab tu ada orang kata, ustaz saya sembahyang khusyuk. Oh gitu tu Haji. Saya bunyi ambulans lantak ke apa ustaz saya. Allahu Akbar. Khusyuk betul sembahyang aku. Itulah tak khusyuk bang. Dia boleh bincang dalam hati dia. Khusyuk betul aku. Kalau tak khusyuk. Bila kamu perasan yang kamu tu khusyuk, maknanya kamu tu tak khusyuk. Sebab tu ditanya pada Imam Ghazali, khusyuk tu apa? Tak tahu, aku pun tak tahu. Kalaulah aku tahu apa itu khusyuk, maknanya aku tak khusyuk. Khusyuk tu apa? Khusyuk ni kita tak ingat benda lain lah apa semua. Itu Imam Ghazali jawab, aku pun tak tahu. Kalau aku bagi tahu, maknanya aku tak khusyuk. Jadi tuan-tuan ni yang membezakan pahala kita ialah satu apa dia? Khusyuk. Dua pakaian kita. Ketiga, kita punya bacaan kita. Ada orang yang baca laju. Rabbi firli warhamni wajiburi warhamni. Beza dengan Rabbi firli warhamni wajiburi. Ada yang baca laju-laju. Subhana rabbil alam, subhana rabbil alam. Walaupun sah yang pertama tak sama dengan orang sebelah. Yang sebelah baca tertib, yang kau baca kelang kabut, tak sama pahala tuan-tuan. Belum masuk lagi pergerakan. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni kita nak semayang berjamaah, kita buat yang terbaik. Bacaan yang terbaik. Pergerakan yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Wangi yang terbaik. Duduk pada sah, rapatkan yang terbaik. Maka Allah Ta'ala suka pada yang terbaik begitu. Yang pertama, solat, cari yang terbaik. Turun ke bawah pula. Saya tadi nak naik di atas, orang sembahyang atas tangga. Mana sembahyang maghrib ni. Turun ke bawah, orang sembahyang pula dekat tempat rak kasut tu. Manalah aku nak sembahyang ni, penuh sesak pula surau ni. Saya pun ngintai kat tingkat bawah. Rupanya ada jamuan makan. Oh, subhanallah. Ni dia orang makan, kalau aku makan pun masalahnya. Kan? Cuk-cuk tapi tak boleh. Tuan-tuan cuba tengok. Bila kita nak makan, carilah yang terbaik dalam makanan. Apa dia makanan? Kalau tuan-tuan tanya pada saya, apa dia makanan? Makanan ialah sesuatu yang menolong kita menjadi sihat. Makanan ialah sesuatu yang membantu kita buat ibadat. Itu tujuan diadakan makanan. Sebab itu, jadikan makanan ini sebagai ubat. Jangan jadikan ubat sebagai makanan. Sebab ada orang yang pagi-pagi segenggam ubat. Sakit jantung, kolesterol, cair darah, pekat darah, darah tinggi, kencing manis, kena kencing. Banyaknya ubat. Subhanallah. Segenggam sekali makan. Tengah hari segenggam, malam segenggam. Kalau 3 genggam tu tuan-tuan, boleh buat bubur tu. Boleh buat bubur ubat. Apa ni mak? Bubur ubat mak. Mak malas dah makan ubat, mak bubur sekali dia. Tak bagus itu. Yang bagusnya apa dia? Engkau ambilkan makanan itu sebagai ubat. Itu terbaik. Jadikan makanan kita ni sebagai ubat. Bila tengok satu-satu makanan, apakah makanan ini boleh bantu aku untuk aku jadi sihat? Aku nak makan benda ni, jadi sihat ke jadi tak sihat? Orang yang terbaik ialah itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya Allah kata apa? Makanlah kamu makanan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu sesuatu yang terbaik yang Allah berikan pada kamu. Allah Ta'ala dia tak sebut halal semata-mata. Dia ada 2, halalan tayyibah, halal satu, tayyibah satu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata makanlah kamu sesuatu yang terbaik pada kamu. Yang halal itu belum tentu terbaik. Tetapi yang terbaik itu sudah pasti halal. Maka tuan-tuan carilah 2 benda ini, halal dan terbaik. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, carilah makanan yang terbaik pada kamu. Yang terbaik kepada kita tu apa? Mengikut diri kita. Kalau itu yang terbaik pada kita, silakan makan. Kalau itu tak terbaik pada kita, sila elakkan. Walaupun dia halal. Ustaz, jemput makan durian. Dia gelak dulu tuan-tuan. Kenapa Ustaz ketawa? Saya ni tak boleh makan durian.
Bila makan, darah tinggi saya naik, kencing manis saya pun naik. Ustaz ni halal ni Ustaz. Memanglah halal, tapi untuk kesihatan saya doktor tak bagi. Kan itu namanya thayyibat, terbaik lah tu. Setengah orang dah kata halal apa, takut begini tuan-tuan. 4 ulas dia makan. Apa mat 4 ulas mat? 4 biji lah, 4 biji dia makan. Sekarang ada Kak Wat. Mata dia, mata hitam ni belah kanan ke Singapura, belah kiri ni ke Penang sekarang tuan-tuan. Ada Kak Wat. Doktor je dah tepuk kepala ni baru center balik mata hitam dia tuan-tuan. Maknanya kau langgar. Walaupun benda itu halal, tetapi bagi kau tak sesuai. Sebab itu berhati-hati di dalam bab pemakanan. Cari makanan yang terbaik kepada kita. Apa yang terbaik? Untuk kesihatan kita, untuk jantung kita, untuk buah pinggang kita, untuk darah kita. Jangan main belasah saja. Baru ni orang tanya pada saya, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz. Ya, Ustaz kata tak boleh campur makanan darat dengan makanan laut. Soalan saya, Ustaz, mana dalil dia? Saya kata dalil tak ada lah. Dalil tak ada. Itu bukan hadis Nabi, saya kata. Itu bukan hadis Nabi, itu bukan ayat Quran. Hari ni tuan-tuan, kita ni mengajar, semuanya orang alim-alim belaka ni. Ni tuan-tuan yang datang malam ni semua alim-alim ni. Cakap je tanya dalil. Dalil. Mana nak ada dalil orang? Itu petua. Bila sebut petua, nak ikut-ikut, tak ikut sudah. Maknanya bukan haram. Engkau campurkan sekali udang, sotong, daging, ayam, kau campurkan sekali tak haram. Tak ada dalil yang mengatakan haram. Tetapi cara masakan yang begitu, okey ke tak okey, itu sahaja. Kalau kesihatan awak okey, awak makanlah. Kalau kesihatan awak tak mengizinkan, tak payahlah makan. Macam kita lah. Abang, jemputlah makan udang, jemputlah makan sotong bakar ni. Oh, tak boleh, nanti gaut. Ada dalil tak? Apa saya tak tanya? Pernah tak kita tanya? Makanlah abang, seafood ni. Oh, saya gaut, tak boleh. Dalil Nabi tak ada sebut pun. Memanglah Nabi tak sebut, tapi Quran sebut. Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Kalau kau tak jumpa dalam hadis, kau bacalah dalam Quran. Dalam Quran kata, makanlah yang terbaik pada kamu. Kamu tu ada asid urik. Orang yang asid urik tak boleh makan banyak-banyak makanan seafood. Siapa cakap? Doktor cakap. Itu sajalah. Memang tidak haram, belasahlah engkau. Tapi untuk kesihatan engkau tidak baik. Kalau kita faham gitu, orang sekarang sikit-sikit tanya, Nabi ada buat? Nabi ada buat? Nabi ada sebut hadis ke? Kalau kau tak jumpa dalam hadis, kau bukalah dalam Quran. Contoh paling mudah tuan-tuan. Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Cepat-cepat minta ampun. Aku nak bagi syurga pada kamu, disediakan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Allah kata cepat-cepat bertaubat sebab Allah nak bagi syurga, dan syurga tu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Tuan-tuan, syurga ni seluas langit dan bumi, bayangkan. Seluas langit dan bumi. Dia bukan luas surau syurga ni. Kalaulah syurga luas surau ni tuan-tuan, berapa ramai tak boleh naik? Syurga ni kalau luas macam surau ni habis. Tak, semua orang boleh masuk syurga. Siapa yang nak? Bayangkan tuan-tuan, kalau syurga ni ada had untuk masuk. Sekarang tuan-tuan tengok nu, atas tangga nu tak boleh masuk dah, di bawah tak boleh masuk dah. Penuh, surau penuh. Ada tak dialog macam ni di hari kiamat depan syurga? Malaikat duk tunggu depan pintu syurga. Minta maaf ya, syurga penuh. Lambat sampai penuh, minta maaf lah. Makcik lambat makcik, penuh makcik. Takkan seorang tak boleh muat malaikat. Makcik tengok tu, punggung yang last kali pun betul-betul kat pintu syurga tu makcik. Mana makcik nak masuk lagi makcik? Agak-agak ada tak dialog macam ni tuan-tuan? Tobatlah home, tak ada. Boleh masuk seberapa banyak pun. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk, tak muat syurga ni, ustaz mana makcik nak pergi ustaz? Neraka banyak kosong makcik, pergi sana makcik. Tak ada maknanya tuan-tuan benda itu. Tak ada tuan-tuan. Dia suruh kita masuk syurga banyak-banyak.
Siapa yang ahli takwa? Ayat selepas dia. Allazina yunfiquna fis sarra. Orang yang membelanjakan hartanya ketika dia senang, ketika dia seronok, ketika dia gembira, ketika dia sehat. Dia membelanjakan harta dia ketika itu, maka dia orang bertakwa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat anak, namanya akikah kenduri dia. Seronok tak? Seronok. Maka bertakwa, sifat-sifat orang takwa buat kenduri. Dalam keadaan itu boleh sembelih kambing, buat kenduri, panggil anak yatim, bagi duit. Apa pasal ni? Anak saya dah bersalin, dapat cucu saya sedekah. Silakan. Anak akak-akak masuk universiti, panggil orang surau datang. Oi, pergi makan nasi. Kenduri apa ni haji? Anak saya 2 orang masuk UiTM. Alhamdulillah. Sebab tu malam ni saya buat kenduri kesyukuran. Bagi lagi duit pada anak yatim. Bagus. Yang kedua, orang bertakwa itu apa? Ketika susah pun boleh sedekah. Sedih pun boleh sedekah. Jemput datang ke rumah saya. Malam ni saya nak buat doa selamat sikit. Nak sedekah pada anak yatim sikit. Kita pun habis-habis baca doa tanya, kenduri apa dia tu haji? Anak saya semalam tangkap dek polis. Isap dadah. Inilah yang buat kenduri sikit ni. Agak-agak pernah dengar tak tuan-tuan benda tu? Jarang-jarang, kadang-kadang tuan-tuan. Itulah yang disuruh oleh agama kita. Baca doa, amin. Terangkanlah hati dia ya Allah. Tenangkanlah hati dia dalam serenti tu ya Allah. Berubahkanlah panggil dia ya Allah. Tu imam baca doa tu. Tak terbaiklah berilah kesabaran pada mak bapak dia ya Allah. Berilah kesabaran pada keluarga dia ya Allah. Tenang menghadapi ujian ni ya Allah. Salah ke? Allah sebut waktu susah kau sedekah. Tapi jarang kita buat. Tadi dapat baby, kita seronok buat akikah. Sekarang mati pula. Suami akak mati, boleh tak buat kenduri? Boleh tak panggil orang masjid buat sedekah, bagi makan orang masjid? Waktu sedih, Allah sebut nama sedih tu darra. Waktu sedih membuat. Hai, mana ada mati seronok? Suami kamu meninggal ke leha semalam? Lega dia mati. Oi, apa pasal kau ni? Skru longgar ke apa? Dia mesti sedih. Orang perempuan, kalau abang-abang ni meninggal, first day meninggal, bukan first time, first day tu meninggal. Kalau hari pertama tu meninggal, isteri kita ni tak menangis. Dia terkejut. Duduk atas kursi tu. Terkejut. Ambil tisu, tak ada nak menangis dia. Orang peluk dia. Yang peluk tu pula menangis. Sabarlah Leha, Leha relax. Kenapa Leha tak menangis? Dia terkejut. Tak sangka. Cepat sangat ustaz. Tengah nak makan nasi tersedap ustaz. Tepuk. Jalan ustaz. Bila makcik ni nak menangis? Tunggu malam. Dia tengok kain pelekat pakcik yang arwah yang tergantung dekat penyidai tu. Cap gajah duduk. Dia mula menangis. Saat lagi dia tengok baju dia menangis. Tengok motor dia menangis. Tengok helmet pun menangis. Masa itu dia sedih. Tiba-tiba dia boleh panggil orang surau. Din, panggil orang surau, Din. Panggillah baca-baca doa sikit. Rumah sedih benar mak rasa ni. Buat makan-makan sikit. Non, masak non. Masih biryani sikit. Disedekah hanya pada orang surau. Nama dia kenduri tahlil. Salah ke? Dalam keadaan sedih pun boleh sedekah. Itu dalil dia. Waktu senang kau sedekah, waktu susah pun kau sedekah. Takkan kau nak kata benda tu haram? Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak memberi makan, berilah yang terbaik. Cari di manakah kenduri yang terbaik? Di manakah pahala yang terbesar bila kita nak berbuat sedekah? Ada 7 benda yang paling besar yang tuan-tuan kena rebut bila nak bersedekah. Yang terbaik apa dia? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang paling terbaik, yang paling besar pahala, yang paling panjang pahalanya ialah ilmu yang diajar dan disebarkan. Siapa yang buat macam ni tuan-tuan, besar pahala. Sebab tu malam ni cuba tengok 4 FB live. Tu yang ramai tak ada. Semua tengok di rumah. Tak pergi masjid Din. FB live dah ada dah, nampak tuan. Tak datang ke surau sekarang tuan. Semuanya FB live begini dalam jamban mendengar ceramah Ustaz Kazim. Besar pahala dia orang ni.
besar pahala. Tuan-tuan datang ke surau ni buat kuliah pengajian, tuan-tuan datang berjemaah di surau ni, tuan-tuan catat apa yang tuan guru cakap, balik rumah print elok-elok, cantik elok-elok, minggu depan edarkan pada orang, tak apa masuk dalam Facebook, tuan-tuan dapat pahala yang berpanjangan. Bukan ustaz tu saja yang dapat pahala berpanjangan, tuan-tuan yang menyebarkan pun dipanggil sedekah. Jadi jangan kita datang ke surau ni tuan-tuan, duduk dia balik rumah menung. Dengan isteri pun tak disebar. Apa Ustaz Kazim ngajar di surau tadi abang? Kira jelas lah ya. Apa yang dia cakap tu jelas lah. Ialah isi kandungan ni nyentuh bab apa? Terang lah. Terang lah. Apa dia cakap tu terang lah. Ialah terang tu, benda apa yang terang tu? Kira jelas lah. Jelas, terang, jelas. Tak apa kejadah dia dengar tuan-tuan. Rupanya dia tidur. Nak terang, jelas. Balik, terang balik pada suara isteri tadi. Tadi Abang Salin, apa yang dia cakap? Pahala yang paling besar yang ini. Allahu Akbar. Dapat pahala berpanjangan. Walaupun untuk isteri sendiri, untuk suami sendiri, anak sendiri. Yang kedua apa? Wa masjidan banahu. Masjid yang kita buat. Kalau ada lagi tuan-tuan di surau kita ni nak buat lagi bangunan tambahan, kita sokong, kita sponsor, kita wakaf, pahala berpanjangan. Tak muat dah tuan-tuan ni nak buat ceramah ni. Kalau saya pun semayang di bawah, lupa ramai lagi duduk tunggu nak bersalin, nak semayang di mana tuan-tuan. Ada orang cakap, tak apa ustaz, habis semayang atas, nanti dia orang turun, kita semayang pula di atas. Tobat lahum tak turun dah yang di atas. Dia kata, tuan-tuan lepas semayang maghrib mana dia turun dah, pakai tak semayang di bawah, semayang di bawah tuan-tuan. Nanti kita besarkan surau kita ni. Datuk Saleh kita ada pun salah. Bila kita umumkan nanti kita besarkan surau kita tuan-tuan, wakaf lah. Ini wakaf paling besar ni, membina masjid, membina tempat semayang. Cerah kita dalam kubur. Yang ketiga apa dia? Wa mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran yang kamu wariskan. Tuan-tuan, wariskan Al-Quran tu. Wakaf Quran. Tapi masalahnya kita tak baca pula Quran tu. Ustaz, saya wakaf ni 6 tahun lepas Ustaz. Itulah bentuk Qurannya Ustaz. Sebab itu saya cakap, cari budak tahfiz. Ustaz Zuhair ni ada pelajar-pelajar tahfiz. Bagi dekat dia Quran. Budak tahfiz ni, sekolah saya setahun 4 kali tukar Quran. Koyak rabak. Tiap-tiap hari selak koyak tuan-tuan. Tukar je. Ambil je lain pula. Tiap-tiap kali dia baca Quran, kita dapat pahala. Terbaik tu. Tiap-tiap kali dia hafaz, kita dapat pahala. Subhanallah. Cari pahala dengan wakaf Quran. Yang keempat apa dia? Membina rumah untuk Ibnu Sabil. Membina rumah untuk orang yang dalam musafir. Saya ni dalam perjalanan nak pergi ke Pasir Gudang. Mandi pun belum tuan-tuan. Mandi pun belum tuan. Kalaulah tuan-tuan ada rumah tumpangan sebelah tu, boleh saya numpang. Pahala besar tu. Ada orang yang sakit, mak dia daripada kampung datang, tak ada rumah tumpangan, tumpang dekat masjid, dapat pahala. Ada orang yang susah, dia halau dek suami dia, tumpang di masjid. Ada orang yang susah, dia halau dek isteri dia, tumpang di rumah tumpangan. Itu yang saya buat di sekolah saya, ada 100 buah rumah tumpangan. 100 biji tuan-tuan, bilik. Akak-akak nak datang ziarah kat hospital, datang sekolah saya. Abang-abang ni kena halau dek isteri, datang sekolah saya. Saya bagi rumah tumpangan untuk macam-macam. Ada yang pondan duduk, ada yang artis nak hijrah duduk. Ada orang yang daripada New Zealand. Dia ada seorang ni daripada New Zealand datang. Duduklah abang Dia datang semata-mata nak tengok macam mana orang Islam semayang. Dia suka tengok orang Islam datang semayang berjemaah. Dulu orang Perancis siap duduk waktu subuh pukul 5 tuan-tuan, siap dengan kamera. Dia nak tengok kami ni pergi semayang subuh berjemaah, dia duduk dekat taman tu, letak atas gondola ke gozola apa nama tuan-tuan, duduk di situ. Dia rakam orang ni. Dia tengok makcik datang telekong, pakcik berjubah, dia rasa tenang. 2 bulan lepas tu dia bawa mak dengan ayah dia pula. Begini tengok subuh.
Orang kafir tuan-tuan seronok tengok orang Islam datang berjemaah sembahyang subuh. Orang kita pula marah azan subuh, mekak tu dia. La ilaha illallah, kau ni Perancis ke apa? Orang Perancis suka sembahyang jemaah, kita pula menyampah sembahyang jemaah. Saya pergi satu tempat tuan-tuan, saya tengah nak ceramah macam tadilah, saya nak ceramah je, macam cerita Malaksa pula tuan-tuan. Siapkan repair mikrofon macam-macam tuan. Saya pergi satu ceramah tuan-tuan, pegang mikrofon, halo, orang luar masuk, tak dengar. Halo, ya kita bersyukur pada malam ni Ustaz Kazim, tak dengar. Rupanya speaker atas tak dengar. Cari sampai kesudah tak boleh repair tuan-tuan. 2 hari dia orang telefon balik, Ustaz, wire di atas speaker tu ada orang potong Ustaz, 4 speaker dia potong. Oi, bersusah payah betul tuan-tuan. Kenapa kita hari ni jadi macam tu orang Islam? Benci pada agama sendiri, tak suka pada agama sendiri. Kalaulah kita boleh buat tuan-tuan rumah tumpangan untuk fi sabilillah, Ibnu Sabil selesai. Saya kadang-kadang cari hotel tu tuan-tuan, susah hati saya. Sebab apa susah hati? Atas hotel sebelah